آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan hibah harta yang masih ada hutang padanya. Dalam pengajian kita yang lepas, saya ada menghuraikan berkenaan dengan hibah dan apa dia hibah amanah, apa beza antara hibah dengan hibah amanah. Jadi pada pagi ini kita pergi lebih detail sedikit, lebih terperinci. Sebabnya dalam suasana kita sekarang ni memang kita ada masalah berkaitan dengan instrumen hibah ini. Baik, sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ini, bila kita sebut tentang hibah, dengan bahasa yang paling mudahnya ialah majoriti ataupun kebanyakan di antara kita sebenarnya bila sebut hibah tu dia tak pasti ataupun dia tak dapat gambaran yang jelas tentang hibah itu apa, kan. Kalau kita guna bahasa Melayu yang paling mudahnya, hibah ni maknanya kita bagilah. Kita bagi. Kalau tanah, kita bagi tanah kepada anak kita. Itu hibah. Kalau rumah, kita bagi rumah kepada anak kita. Kalau kenderaan, kita bagi, kita hadiahkan harta tersebut kepada orang yang kita mahu serahkan harta itu, sama ada anak kita ataupun kawan dan sebagainya. Baik, cuma dalam realiti kehidupan kita sekarang ni, kebanyakan di antara kita ialah bila kita membeli tanah ataupun kita membeli rumah dan juga kita beli kenderaan, boleh katakan hampir semua, kalau tidak semua pun majoriti di antara kita, kita akan beli dengan cara berhutang, melalui pinjaman. Walaupun dalam Islamic banking kita tak guna istilah pinjaman itu, tetapi dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang awam, itu realitinya. Jadi kita berhutang sebenarnya. Tak ramai di kalangan kita yang beli kereta cash ataupun beli rumah cash. Jadi kebanyakannya kita berhutang. Baik, bila kita berhutang, maka timbul persoalan, apakah kita boleh hadiahkan ataupun kita serahkan rumah kita itu kepada anak kita sebagai contoh. Sedangkan rumah kita itu masih lagi ada hutang dengan bank. Dan mungkin ada di antara kita ni yang mungkin tertanya-tanya, kenapa, apa yang menyebabkan bila kita berhutang dengan bank, maka itu menghalang kita ataupun mengganggu urusan hibah antara kita dengan anak kita. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebenarnya kita perlu bincang daripada latar belakang kes-kes seperti ini. Sebab ada di antara kita ini mempunyai situasi-situasi tertentu menyebabkan dia perlu ataupun dia rasakan dia perlu untuk menghibahkan ataupun memberikan sesuatu aset itu kepada ahli keluarga dia. Sebagai contoh, sebagai contoh, ada di antara kita ini qaddarallah, takdir Allah Taala, dia tidak ada anak lelaki, kan, dia ada anak perempuan je. Tiga orang semua tu, tiga-tiga tu perempuan. Jadi bila tiga perempuan, jadi tidak ada waris yang kita panggil asabah. Maknanya hartanya itu mungkin kalau dia meninggal dunia, dia akan harta pusaka itu akan kalau bahasa mudahnya ialah akan berkongsilah waris-waris, antaranya ialah anak-anak perempuan dia dengan adik-beradik si mati. Jadi kebanyakan kita ni kalau boleh dia nak harta dia itu diperolehi oleh semua anak-anak dia. Kalau anak dia perempuan, dia nak anak perempuan dia dapat semualah harta dia.
dia tak maulah harta dia tadi dapat kepada adik-beradik dia, tambah pula kalau ada perbalahan di antara adik-beradik, kan ada masalah peribadi, ataupun kita kenal peribadi adik-beradik kita yang ada masalah tertentu dan sebagainya. Jadi ini antara latar belakang masalah yang menyebabkan timbulnya isu ini, sebab ada di antara kita mengatakan bahawa tak cukup lagi ke dalam Islam ni kita ada faraid, kita ada wasiat dan sebagainya. Sebenarnya semua instrumen ataupun semua kaedah-kaedah tadi dia mempunyai cara yang berbeza dan sebab yang berbeza. Sama ada batas, ada limit yang tertentu ataupun tidak. Maka setiap kaedah tadi dia bergantung kepada apa masalah yang kita alami dan bagaimana kita nak selesaikan masalah tersebut. Jadi ini antara perkara yang kita perlu fahamlah, sebab kalau kita bercakap tentang faraid, dia sudah ada kadar yang tertentu dan juga kepada siapa harta pusaka itu akan diperolehi, akan diserahkan ataupun dimiliki oleh siapa. Tapi kalau hibah ini, dia ada satu kaedah yang mana dia sangat luas dan dia tidak ada had, sama ada kita nak bagi kepada anak kita seorang tu semua sekali harta kita pun boleh. Dia tidak ada kadar yang tertentu. Kita tak mau bagi pada anak kita, kita nak bagi kepada orang lain pun boleh. Jadi sebab tu saya sebut bahawa instrumen dan juga kaedah yang ada ini dia mempunyai latar yang berbeza, tujuan yang berbeza dan juga bentuk yang berbeza. Baik, maka pada pagi ini kita kena faham bahawa bila kita nak menghibahkan sesuatu aset ataupun sesuatu harta, maka timbul perdebatan tentang boleh ataupun tidak kita hadiahkan contohnya rumah kita, bahasa yang lebih tepat hibah lah. Boleh tak kita hibahkan ataupun kita berikan rumah kita itu kepada anak kita sedangkan kita masih berhutang dengan bank. Contohnya rumah tu harga RM500,000, kan, RM500,000. Kita baru kita buat kalau bahasa mudahnya fasiliti itu ataupun pembiayaan itu selama 30 tahun maksimum, 30 tahun. Kita baru 10 tahun membuat pembayaran repayment selama 10 tahun. Jadi ada baki lagi 20 tahun. Katalah kita buat pinjaman RM500,000, kita perlu bayar balik RM1 juta sebagai contoh. Jadi ada baki hutang yang masih banyak lagi yang perlu kita langsaikan dengan pihak bank. Jadi bolehkah kita serahkan rumah kita tadi contohnya kepada anak perempuan kita? Sebab kalau kita meninggal dunia sedangkan kita tak ada anak lelaki, maka sudah tentulah rumah tadi akan perlu dibahagikan kepada waris-waris yang ada, dan sudah tentu bila kita anak kita semua perempuan, maka waris yang ada termasuklah adik-beradik kita sendiri, kan. Itu belum kita bercakap tentang masalah antara adik-beradik. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa setiap kaedah instrumen tadi dia ada tujuan, dia ada fungsi yang berbeza di antara satu sama lain. Jadi boleh tak kita nak bagi rumah kita tadi kepada anak perempuan kita? Jawapan dia boleh. Tetapi kita akan ada halangan jikalau rumah kita itu masih lagi berhutang dengan bank dan rumah itu kita cagarkan kepada bank sebagai cagaran, sebagai security untuk proses repayment. Jadi pihak bank dia nak something lah untuk dia pegang. Dalam istilah pada zaman kita hari ini kita panggil sebagai cagaran, security, untuk pastikan bahawa dia dapat balik wang yang dia telah pinjamkan kepada kita. Ialah siapa yang nak pinjamkan kepada kita wang berjumlah RM500,000 dan pada masa yang sama apa jaminan yang kita akan buat bayaran semula. Jadi maka antara kaedah yang digunakan bukan sahaja amalan dalam bidang perbankan dan kewangan pada zaman moden ini,
tapi ia juga adalah satu amalan yang diiktiraf oleh agama kita, oleh hukum syarak, iaitu bukan sahaja peminjam diberikan kemudahan dalam bentuk dia diberi pinjam, kan, dia diberi wang 500,000, tapi kita juga perlu berlaku adil kepada pemiutang, mana pihak yang memberikan hutang itu, dalam kes ini pihak bank. Jadi bagaimana untuk kita berlaku adil kepada pihak yang memberi hutang, iaitu perlu ada jaminan yang kita panggil sebagai cagaran ataupun security untuk menjamin pembayaran semula wang yang kita pinjam itu. Bagaimana in case berlaku default payment, kegagalan dalam proses pembayaran semula itu, maka pihak bank boleh menggunakan rumah yang kita cagarkan itu untuk dia lelong, dia jual untuk dapatkan semula wang yang dia pinjamkan kepada kita. Jadi itu dia punya masalah dia. Yang timbulnya ialah apabila kita nak hadiahkan ataupun kita nak hibahkan, kita nak berikan rumah itu kepada anak kita, sedangkan kita tahu bahawa dalam pengajian kita yang lepas, bila kita nak hadiahkan sesuatu, antara syarat yang pentingnya ialah pemilikan, iaitu harta yang kita nak hibahkan kepada anak kita ataupun kepada sesiapa pun, syaratnya ialah harta itu adalah milik kita yang sempurna. Kita tak boleh hibahkan harta orang lain. Yang tu kita fahamlah. Yang keduanya, kita tak boleh hibahkan harta kita, tetapi harta kita itu kita tidak ada pemilikan yang sempurna. Jadi mungkin antara tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, kenapa tidak sempurna? Jawapannya ialah kerana kita tidak bebas untuk berurusan dengan tanah itu, kerana hak milik rumah itu juga dituntut oleh pihak bank yang merupakan pemiutang, yang memberi hutang kepada kita. Sama ada kita buat pinjaman berkenaan dengan kenderaan, kita nak beli kenderaan yang kita panggil sebagai aitab al-ijarah thamal bai' ataupun hire purchase agreement, ataupun rumah ni baik bisamanin ajil dan sebagainya, tawarruk dan lain-lain. Jadi timbul masalah sebab bila kita nak serahkan harta tersebut, tiba-tiba pihak bank tidak bersetuju, kan, untuk menukarkan hak milik. Sebab dalam undang-undang kita sekarang ni, bila kita nak bagi rumah kita kepada anak kita, caranya ialah kita perlu melibatkan borang 14A dan 14A, iaitu borang pertukaran hak milik. Jadi apa yang berlaku apabila kita nak isi borang 14A untuk tukar nama kita sebagai pemilik kepada anak kita sebagai pemilik yang baru, maka sudah tentu pihak berautoriti, contohnya kita sebut sebagai land office, tidak akan dapat memproses pertukaran hak milik itu kerana rumah kita itu dituntut hak miliknya oleh pihak bank. Jadi pihak bank tidak akan memberikan persetujuan kerana rumah itu masih lagi ada hutang. Jadi ini antara halangan. Kenapa harta yang kita ada hutang ini mempunyai masalah untuk kita lakukan hibah. Baik. Jadi untuk kita faham situasi ini, maka saya boleh berikan beberapa contoh yang boleh kita lihat supaya kita faham situasi ini. Contohnya ialah apabila kita nak serahkan rumah tersebut dan rumah itu ada hutang. Jadi apa yang berlakunya ialah kita bukan sahaja serahkan rumah itu sahaja kepada anak kita, kalau kita nak bagi kepada anak kita, tetapi kita juga akan menyerahkan rumah itu bersama-sama dengan liability yang ada bersama-sama dengan rumah itu. Jadi apa dia liability itu? Iaitu tanggungan hutang yang perlu dibayar kepada bank setiap bulan.
Contohnya katalah rumah itu harga sekitar 400-500 ribu. Sebulan mungkin dalam sekitar 2,500 sebulan yang perlu kita bayar kepada bank. Jadi kalau si ibu dia nak bagi rumah tu kepada anak dia, dia bukan sahaja serahkan rumah itu kepada anak dia, tetapi dia juga akan menyerahkan liability, tanggungan untuk membayar hutang setiap bulan 2,000 ataupun 2,500 kepada pihak bank. Jadi itu yang menyebabkan pihak bank terbabit dalam masalah ini, dan persetujuan pihak bank itu diperlukan untuk membolehkan hibah ini dapat direalisasikan. Sebab ada di antara kita yang kata, apa kaitan dengan bank kan? Ikut akulah, terpulang kepada akulah, aku nak bagi kepada anak aku ke, aku nak bagi kepada adik-beradik aku ke, nanti dia sambung bayarlah. Jadi jawapan dia tak semudah itu. Memang kita kata nanti anak kita akan sambung bayar, tetapi proses tersebut dia tidak straightforward kan, dia tidak semudah yang kita sangka. Jadi sebab itu bila kita nak serahkan rumah kita sebagai contoh yang masih ada hutang dengan bank, ia akan melibatkan pihak bank. Maka dengan sebab itu hibah bagi harta yang masih ada hutang, dan hutang itu dijamin dengan melalui cagaran, ada security, maka ianya bukanlah satu proses yang straightforward. Baik. Maka kalau kita lihat dari segi amalan kan, harta yang diperolehi melalui pembiayaan pihak bank kan, apa ni kita sebut sebagai financing facilities yang disediakan oleh pihak bank, maka ia akan dicagar kepada pihak bank untuk dijadikan security bayaran balik hutang, supaya pinjaman tu dapat dibayar, diselesaikan dengan nilai aset yang digadaikan sekiranya peminjam tu dia gagal untuk membayar hutang, baki hutang tersebut. Jadi ini antara apa yang kita sebut sebagai fungsi cagaran itu. Jadi syarat utama harta hibah yang telah kita pelajari sebelum ini, harta tersebut mestilah milik sempurna pemberi hibah, kan, termasuk dia bebas untuk buat apa sahaja. Kalau dia tidak bebas, itu menunjukkan bahawa pemilikan dia tidak sempurna terhadap harta tersebut. Jadi ini antara syarat-syarat penting. Jadi kita nak tahu sama ada kita boleh hibah ataupun tidak sesuatu harta kita, kita test tengok, kita uji tengok. Harta ni kita bebas tak untuk buat pindah milik. Kalau kita tak bebas, dia masih lagi terikat dengan pihak lain, maka berkemungkinan besar itu menunjukkan bahawa pemilikan kita tidak sempurna. Jadi ini antara perkara yang perlu kita faham. Baik. Maka kenapa kita perlu bincang tajuk ini? Sebab apabila kita melakukan hibah, maka antara pihak yang akan berperanan untuk mengiktiraf hibah kita tadi sebagai sah ataupun tidak ialah mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah adalah pihak berautoriti dalam negara kita untuk membuat keputusan sama ada hibah dengan hibah harta yang masih ada hutang dan ada cagaran tadi, sama ada ianya sah dilakukan ataupun tidak. Dan kita pula tidak diberi pilihan yang banyak sebab harta kita satu tu sahaja sebagai contoh, ataupun mungkin kita ada 2-3 rumah, tapi semua rumah kita tak beli cash, kita tak beli secara tunai, semua tu kita beli dengan cara berhutang dengan pihak bank, dan rumah kita tadi kita cagarkan semula kepada pihak bank. Jadi ini antara masalah yang kita alami. Baik, maka bila kita teliti apa yang berlaku di mahkamah syariah, maka kita dapati bahawa ada beberapa keputusan yang berbeza di antara satu mahkamah dengan mahkamah yang lain. Kalau saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa mahkamah syariah, hakim-hakim mahkamah syariah memberikan keputusan yang berbeza. Jadi saya bagi tahu lebih awal kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu kalau kes yang melibatkan hibah harta yang masih ada hutang ini dan dicagarkan kepada pihak bank, dia tidak akan menjadi kes yang straightforward.
Dia akan menjadi satu kes yang mungkin dicabar oleh waris lain ataupun pihak lain, dan mungkin akan mempunyai keputusan yang berbeza daripada apa yang kita harapkan. Baik. Keputusan mahkamah ini berbeza kerana para ulama Islam sendiri mempunyai perbezaan pendapat berkaitan dengan isu ini. Iaitu pendapat yang pertama ialah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Kita di Malaysia ni, kebanyakan kita dan juga mahkamah syariah kebiasaannya menggunakan mazhab Syafi'i dalam keputusan-keputusan mahkamah. Baik, maka kita nak kena lihat, nak kena perhatikan apa dia pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang pertama ialah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hanbali yang mengatakan bahawa sebarang dealings kan, contohnya pertukaran hak milik, harta cagaran yang boleh menggugurkan hak pemilikan tanpa ada pertukaran dan berlaku perpindahan pemilikan adalah terbatal jika sekiranya dilakukan tanpa keizinan pemegang cagaran. Maksud dia, kalau kita sebagai owner, pemilik rumah tersebut, kita hibahkan rumah kita yang masih ada hutang yang dicagarkan kepada bank tu, kita bagi pada anak kita, tapi tak dapat keizinan daripada pihak bank. Tak dapat keizinan daripada pihak bank. Maka apa yang kita lakukan itu, iaitu hibah yang kita tukar nama, kita serahkan rumah tu kepada anak kita itu, hukumnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang disebut oleh Ar-Ramli, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Sebab apa? Sebab jikalau hibah itu diterima, maka itu akan menjejaskan hak pemegang cagaran. Dalam kes ni pihak bank lah. Jadi pihak bank tadi akan terjejas. Dengan sebab itu para ulama di sisi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka tidak mengiktiraf jikalau hibah itu dilakukan dalam keadaan rumah tadi masih ada hutang dan cagaran itu dicagarkan kepada pihak bank. Jadi apa yang berlaku, maka keizinan daripada pihak bank dalam situasi kita hari ini adalah perlu, dan adalah perlu untuk memastikan bahawa hibah yang kita lakukan itu adalah sah. Dan sudah tentu dari segi amalan kita pada hari ini, pihak bank tidak akan memberi keizinan untuk kita menghibahkan rumah kita itu kepada anak kita. Jadi ini antara halangan kepada sesiapa yang berhasrat untuk menghibahkan rumah dia yang masih dicagarkan kepada pihak bank sebagai satu cara untuk dia serahkan rumah itu kepada anak dia. Dan pendapat ini contohnya di Mahkamah Syariah, pendapat ini dipakai oleh hakim di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, Mahkamah Tinggi Seremban, dalam satu kes tahun 2007, yang mana mahkamah telah menolak permohonan plaintiff untuk membuat pengesahan hibah yang dia lakukan atas alasan salah satu rukun hibah itu tidak diperolehi. Nah, kenapa? Sebabnya ialah pemegang gadaian tadi tidak ada bukti yang menunjukkan pemegang gadaian tadi bersetuju dengan hibah tersebut. Jadi ini antara perkara yang tuan-tuan dan perempuan perlu perhatikan jikalau ingin menghibahkan harta yang masih ada hutang, dan hutang itu rumah itu dicagarkan kepada pihak bank. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang mengatakan bahawa transaction yang dilakukan oleh pihak yang mencagar tadi terhadap harta cagaran itu adalah satu hibah yang mana ia adalah akan apa yang kita sebut sebagai mauquf ataupun terhenti. Dia tak kata bahawa tidak sah, tapi untuk tentukan sah ataupun tidak kena dapatkan keizinan. Kalau pendapat yang pertama tadi daripada awal lagi tidak sah, pendapat yang kedua ni nak kata sah ataupun tidak, tunggu dapat keizinan dahulu daripada pemegang cagaran.
Jadi itu menunjukkan bahawa kalau mahkamah syariah di negara kita menerima pendapat yang kedua ini, mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, maka at least sekurang-kurangnya ada harapan lah untuk tuan-tuan dan perempuan menghibahkan rumah ataupun tanah yang tuan-tuan dan perempuan ada yang masih ada hutang tadi yang dicagarkan kepada pihak bank, boleh kita bagi kepada anak kita, tapi perlu kita usahakanlah supaya dapat persetujuan daripada pihak bank. Jadi macam mana cara kan untuk kita dapatkan persetujuan daripada pihak bank? Jadi apa yang kita amalkan pada hari ini, bila kita membuat, kalau bahasa mudahlah, loan, bahasa mudah, walaupun sebenarnya di kalangan Islamic banking players dalam industri Islamic banking, mereka tak setuju guna perkataan loan. Tapi untuk memudahkan kefahaman tuan-tuan dan perempuan dalam konteks slot kita pada pagi ini, saya guna perkataan pinjaman ataupun loan. Jadi apabila kita mengambil pembiayaan yang mana orang awam selalu sebut sebagai loan, pinjaman. Bila kita memohon pembiayaan ataupun loan kepada pihak institusi keuangan, kepada pihak bank, kebiasaannya tuan-tuan dan perempuan sedia maklum bahawa kita diwajibkan mempunyai insurans ataupun takaful. Kalau dalam takaful ni kita sebut sebagai MRTT ataupun MLTT. Jadi kalau nanti tuan-tuan dan perempuan yang berminat dengan isu ini boleh buka balik file masing-masing, tengok ada tak kita takafulkan, kita participate dalam takaful yang mana namanya itu adalah MRTT dan juga MLTT. Ini adalah satu jaminan terhadap pinjaman yang kita buat, yang kita lakukan, pembiayaan tersebut. In case kalau kita meninggal dunia, maka pihak syarikat takaful yang menyediakan takaful itu, dia akan lunaskan, dia akan bayar semua baki hutang yang ada. Contohnya kalau kita baru 15 tahun dalam tempoh pinjaman itu, maka ada baki lagi 15 tahun yang perlu dibayar. Kan ada lagi 400,000 yang terhutang dengan pihak bank. Tiba-tiba owner ini meninggal dunia. Maka siapa yang nak jelaskan kepada pihak bank? Maka yang akan jelaskan kepada pihak bank saki baki hutang itu adalah pihak takaful ataupun insurans yang Islamik tadi, yang kita panggil sebagai MRTT ataupun MLTT. Jadi itu penting tuan-tuan dan perempuan pastikan bahawa takaful yang tuan-tuan dan perempuan ambil itu akan cover, akan melindungi tuan-tuan dan perempuan dalam kes kalau berlaku kematian, maka mereka akan bayar, pihak takaful akan bayar saki baki hutang. Maka apabila pihak takaful menanggung hutang tersebut, dia membayar dan menjelaskan kesemua hutang tersebut, maka pihak bank tidak akan membantah, untuk kita pindahkan hak milik tadi kepada anak kita. Walaupun apa yang kita lakukan itu, hibah itu, sewaktu kita masih hidup. Tapi selepas kita meninggal dunia, maka pihak takaful akan bayar, lunaskan semua hutang-hutang yang ada, maka terpulang kepada pihak bank untuk memberi keizinan supaya rumah itu ditukar hak milik itu daripada si mati kepada si anak. Jadi itu pilihan yang ada apabila kita mengambil pendapat yang kedua daripada mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, proses ini dia tidak straightforward. Jadi katalah di kalangan waris-waris yang ada, mereka membantah dan mereka nak pakai pendapat yang pertama, yang pendapat mazhab Syafi'i, maka sudah tentu peguam kedua-dua pihak akan berhujah di mahkamah pendapat mana yang perlu diterima pakai dalam kes seperti ini, dan hakim akan buat keputusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tanya dekat saya, mahkamah akan buat keputusan yang macam mana? Jadi saya tidak boleh jawab sebab itu adalah bergantung kepada hakim yang membuat keputusan. Jadi hakim boleh membuat keputusan, dia boleh jadi mungkin dia akan pakai pendapat yang pertama.
Sebab itu pendapat qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan negara kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Pada masa yang sama, pengalaman kita lawyers di mahkamah ni, kita tahu bahawa ada juga ketikanya mahkamah syariah ataupun hakim-hakim syar'i dalam membuat keputusan, mereka tidak semestinya mengambil pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia mungkin akan mengambil pendapat dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi, Maliki dan seumpamanya, atas alasan pertimbangan maslahah dalam kes tersebut. Mungkin dia akan lihat bahawa dalam kes ini sebab anak-anak perempuan sahaja yang ada, kemudian dalam situasi kita pada hari ini, kita tak boleh harapkan adik-beradik si mati untuk tanggung anak-anak perempuan tadi, dan kita masing-masing sibuk dengan tanggungan masing-masing. Maka berkemungkinan, saya tak kata semestinya, tapi berkemungkinan hakim syar'i akan mengambil pendapat yang kedua. Jadi poin yang saya nak tegaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah apakah boleh kita hibahkan harta kita, contohnya rumah yang masih ada hutang dengan bank. Maka jawapan kepada soalan ini ialah ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jikalau ada waris yang cabar di mahkamah dan hakim tu pula dia berpendapat perlu mengguna pakai pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini, maka hibah tersebut tidak sah. Tetapi kemungkinan yang kedua, jikalau hakim itu seperti keputusan di mahkamah syariah yang kita baca tadi, jikalau hakim itu berpendapat perlu diutamakan maslahah dan dia depart, kan, dia keluar dari mahkamah, dari pendapat, dari mengambil pendapat mazhab Syafi'i, lalu dia mengambil pendapat yang kedua yang merupakan qaul mu'tamad dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki, maka kita akan berjaya dan kita akan menang di mahkamah syariah. Jadi itu adalah jawapan kepada isu ini. Kesimpulannya tidak semudah, tidak mudah, tidak straightforward untuk kita hibahkan harta yang masih ada hutang. Jawapannya boleh kita hibahkan, tetapi kalau dicabar di mahkamah ada dua kemungkinan. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya serahkan kepada Puan Zainun selaku moderator pada pagi ini untuk 10 minit Q&A jikalau ada, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Saya lihat di sini ada satu soalan daripada Puan Nur Adida. Bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz, kalau rumah saya dan suami yang telah selesai bayar, boleh tak diserahkan kepada anak-anak dan apa ni, dan harta tersebut diserahkan kepada anak-anak setelah kami berdua tiada? Itu soalan dia. Baik, wallahu a'lam. Ini kita akan masuk tajuk yang kita panggil sebagai hibah amanah. Sebagaimana dalam pengajian kita sebelum ini, saya telah tekankan tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bila kita berbicara tentang hibah, ada dua benda yang paling basic yang kita perlu tahu. Yang pertamanya, hibah semata-mata, kan, hibah sahaja. Perkataan hibah saja, tidak ada perkataan lain. Yang kedua, hibah amanah. Ada dua perkataan, hibah amanah. Baik, hibah bermaksud kita bagi terus rumah kita tadi kepada anak kita. Itu hibah. Maknanya kita pergi ke land office, guna borang 14A, tukar hak milik daripada kita sebagai ibu, kita bagi pada anak kita. Itu hibah. Satu lagi ialah hibah amanah, kan? Hibah amanah maksudnya kita bagi rumah kita tadi kepada anak kita, dan kemudian anak kita mengamanahkan kepada kita untuk terus duduk di rumah itu sehingga akhir hayat kita. Sebagai contoh mudahlah, untuk menguruskan rumah itu, untuk tinggal di rumah itu dan seumpamanya. Jadi dalam kes yang ditanya tadi, itu kita panggil sebagai hibah amanah. Bukan hibah, tapi hibah amanah. Iaitu kita akan buatkan satu dokumen yang mana ibu ataupun bapa tadi menghibahkan rumah itu kepada anak dia. Tetapi pada masa yang sama ada satu lagi dokumen yang menunjukkan bahawa anak tadi walaupun dia menerima rumah itu daripada ibu dia, tetapi dia mengamanahkan semula kepada ibu dia untuk ibu dia terus duduk di rumah itu
sehingga ke akhir hayat. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang mungkin tidak mengikuti kuliah kita sebelum ini, saya telah jelaskan bahawa hibah amanah ni dalam bahasa mudahnya ialah kita pegang tali. Kita pegang tali untuk memastikan bahawa anak kita tidak sewenang-wenangnya jual rumah tu. Sebab rumah tu dah tak ada hutang. Sebagaimana soalan tadi, dah tak ada hutang. Kalau kita tukar terus kepada nama anak kita, kita bimbang. Anak kita ni dia gelap mata, tiba-tiba dia pergi jual rumah tu sedangkan rumah tu kita duduk. Jadi cara untuk mengelak daripada anak kita jual rumah itu ataupun melakukan transaksi yang mungkin kita tidak bersetuju, maka kita lakukan hibah amanah. Jadi kita akan libatkan dokumen hibah amanah yang kita akan filekan, daftarkan di pejabat tanah, dan itu ada rekod dalam pejabat tanah dan bergantung kepada negeri. Sebab setiap amalan antara negeri-negeri ini tidak sama antara satu sama lain. Cuma banyak negeri yang mengamalkan, iaitu kita akan filekan hibah amanah tadi di Land Office, kemudian akan keluar geran baru. Kita perlu serahkan geran lama kepada Land Office dan akan keluar geran baru. Dalam geran baru itu tertera masih nama kita sebagai pemilik, nama ibu ataupun nama ayah sebagai pemilik, tetapi dalam kurungan akan ditulis pemegang amanah, iaitu ibu dan ayah tadi bukan lagi pemilik sebenar hartanah itu ataupun rumah itu, tetapi ia hanya menjadi pemegang amanah sepanjang hidup dia. Jadi apabila dia meninggal dunia, maka proses untuk menukar kepada nama si anak tadi akan dibuat. Jadi itulah proses ataupun kaedah yang perlu dilalui jikalau kita nak pastikan bahawa kita sebagai ibu ataupun ayah masih lagi boleh duduk di atas rumah yang kita hibahkan kepada anak sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, salah ke tindakan saya? Saya ada 3 anak lelaki. Saya dah bagi pada 2 anak saya rumah, 1 seorang dah tukar nama. Tapi hasil sewaannya masih saya collect lagi. Anak yang ketiga, saya duduki rumah tu satu family dengan dia lah. Jadi silap ke saya? Ada pertikaian ke? Tak ada pertikaian Ustaz, sebab tu saya rasa saya yakin saya tak salah lah, sebab saya kata sementara ibu hidup, ibu bagilah awal-awal. Tapi anak yang ketiga saya belum tukar nama lagi Ustaz. Okey, Salah ke tindakan saya? Baik, wallahu alam. Dalam pengajian kita yang lepas, kita ada bicarakan bahawa bila kita berbicara tentang hibah ataupun kita berikan harta kita kepada anak kita, maka sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ibu ataupun bapa perlu berlaku adil di antara anak-anak. Kenapa perlu berlaku adil? Untuk mengelak ada di antara anak nanti yang akan tersinggung ataupun berkecil hati, yang mana daripada tersinggung inilah kemudiannya akan berlaku perbalahan ataupun permusuhan sesama mereka. Jadi itu yang kita nak elakkan. Dalam mazhab Syafi'i, pemberian secara adil antara anak-anak ini, hukum dia bukan wajib, dia adalah sunat. Sunat kita berikan harta itu kepada anak-anak kita secara adil. Cuma bila kita nak define, nak takrifkan adil itu, sudah tentu tidak semudah yang kita perkatakan. Sebab sebagaimana yang puan yang bertanya tadi mengatakan bahawa dia ada 3 anak. Jadi mungkin kita ada 3 biji rumah. Yang 2 rumah ni settle, kita bagi kepada anak pertama, anak kedua. Cuma yang rumah yang ketiga ni kalau kita bagi terus kepada anak kita yang ketiga, nanti kita nak duduk di mana kan? Jadi tak semudah yang kita tak semudah untuk bercakap tu. Takkan kita nak beli rumah yang keempat. Jadi sebab melibatkan nilai wang yang banyak. Jadi apa yang berlaku ialah sebagaimana soalan puan, rumah pertama, rumah kedua diberikan kepada anak pertama, anak kedua, dan rumah ketiga pun memang kita nak bagi kepada anak ketiga, cuma kita tinggal bersama. Jadi kalau puan bertanya kepada saya tidak nampak sebarang masalah sebab
daripada soalan itu menunjukkan bahawa 3 rumah puan dah bahagi kepada ketiga-tiga anak. Cuma bezanya yang anak yang ketiga itu puan tidaklah bagi dia tinggal berasingan dengan puan bagi terus, tidak. Maksudnya puan dalam proses untuk bagi dan puan masih tinggal bersama dengan anak tersebut. Jadi pada saya itu tidak termasuk dalam kezaliman. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, rasanya setakat itu saja soalannya. Terima kasih kepada yang bertanya dan Alhamdulillah jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Ahmad Jalani melalui pengurusan ilmu ini, yang mana pengurusan harta melalui hibah itu sebagai langkah awal mengurus dan merancang harta bagi mengatasi masalah dan juga menangani yang berkaitan dengan harta pusaka. Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman dan sahih dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz kita tangguhkanlah dahulu dan tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhir kalam, mudah-mudahan kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan juga di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.